1.5 bilion ringgit, peningkatan 100 juta ringgit diperuntuk kerajaan bagi pengurusan dan pembangunan Islam dalam bajet 2022. Ia satu jumlah yang amat besar buat 14 agensi hal ehwal Islam negara, sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan umat Islam. Sudah pasti dengan penambahan nilai peruntukan ini, rakyat akan menjangkakan isu penting terkait hal ehwal Islam seperti sektor pendidikan, pembangunan Bumiputera dan syiar Islam akan memperlihatkan penambahbaikan. Peningkatan saban tahun ini sebenarnya juga menuntut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membuktikan kata-kata pengkritik bahawa peruntukan kerajaan ini terlalu banyak untuk pihak berkuasa agama yang kurang berprestasi. Bekas ahli Parlimen UMNO Taufik Ismail misalnya menyatakan sama seperti tahun sebelumnya di mana tidak jelas ke mana semua wang itu dibelanjakan dan apakah impak yang diharapkan kerajaan. InsyaAllah selama 1 jam hari ini kita akan kupas sejauh mana 1.5 bilion ringgit ini mampu membangunkan hal ehwal Islam negara. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Sebelum kita memulakan perbincangan pada petang ini, saya bagi pihak kru tim analisis ingin memohon maaf kepada penonton TV Al-Hijrah kerana memulakan siaran analisis pada petang ini agak lewat. Namun mempunyai sebabnya kerana panel jemputan kita pada petang ini iaitu YB Datuk Ahmad Marzuq Syari merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama terpaksa menguruskan jenazah sahabatnya yang baru pergi selepas mengerjakan solat Jumaat sebentar tadi. Dan dengan kesempatan ini, ayuh kita sama-sama beri sedikit masa untuk menyedekahkan surah Al-Fatihah. Baik, pada petang ini insya-Allah dengan baki masa yang ada dalam 40 minit akan kita bincangkan 1.5 bilion ringgit apa impak pada agama Islam bersama memang individu yang selayaknya untuk memberi pencerahan tentang topik pada petang ini. Jadi selamat datang dan Assalamualaikum kepada YB. Terima kasih YB meluangkan masa bersama dengan tim analisis dalam kepadatan jadual YB. Dan YB, saya mau terus ajukan soalan kepada YB berkenaan dengan 1.5 bilion dikatakan terlalu banyak untuk pihak berkuasa agama yang kurang berprestasi dan meningkat saban tahun namun tidak jelas ke mana perginya wang-wang itu dibelanjakan. Impak tidak kelihatan. Malah pihak berkuasa agama tidak mempromosikan nilai Islam yang lebih positif secara berkesan seperti belas kasihan, belas ihsan dan toleransi. Bagaimana jawapan YB tentang kritikan ini? Saya buka ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Safinah dan terima kasih kepada TV Hijrah kerana sudi untuk menjemput saya pada petang ini dalam slot analisis. Ya. 1.5 bilion bajet yang diperuntukkan pada tahun ini memang satu jumlah yang besar dalam sejarah peruntukan untuk JAKIM ataupun agensi agama di Jabatan Perdana Menteri. Tetapi secara prinsipnya kita boleh sebut begini, kenapa perlunya agensi agama dan dengan segala yang ada di bawahnya itu perlu diberikan peruntukan yang secukupnya. Kerana kalau kita balik kepada, kita petik kata apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan ad-dinu ussun was-sultanu harisun fama la ussa lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i. Agama itu asas dan kuasa pemerintah itu adalah penjaga kepada agama. Ya. Mana-mana perkara yang tidak ada asas dia akan runtuh. Betul. Dan mana-mana yang tidak ada penjaga dia akan hilang. Jadi Islam dalam negara kita Malaysia ini sebagai agama persekutuan yang merupakan tiang seri kepada kewujudan
negara kita ini ialah Islam sebagai agama persekutuan. Ini satu elemen dan satu asas yang perlu kita jaga betul-betul. Kerana daripada situ dia akan membawa kepada keutuhan semangat bangsa Malaysia ini untuk terus maju ke hadapan dengan tidak rasa tergugat, terutama di kalangan majoriti penduduk dalam negara kita, Islam dan juga Melayu itu. Sebab itu saya suka sebut, kalau ditanya kepada saya kenapa perlu peruntukan begini besar, kerana untuk kita jaga agama itu. Dan yang bila kita sebut jaga agama, siapa yang menjaga agama? Kerajaan yang menjaga agama. Kalau kerajaan tak jaga agama, rakyat dalam negara kita rasa tergugat, maka dia akan berulang apa yang pernah terjadi kepada kita. Masing-masing mula membuat gerakan tertentu dan akhirnya kita melihat pada hari ini wujudnya kerajaan ini yang diyakini boleh menjaga keutuhan tiang seri negara kita itu Islam sebagai agama kepada persekutuan ini. Kemudian banyaklah kalau kita dengar momokkan daripada pihak tertentu yang mengatakan bahawa agensi agama ni tak deliver betul-betul bantuan. Itu saya ingat kita akuilah dari sudut kelemahan komunikasi kita. Kita buat banyak, kita bagi bantuan banyak, tapi yang sampai kepada pengetahuan umum hanya sedikit saja. Itu antara perkara yang kita sedang baiki di bawah unit komunikasi korporat kita di setiap agensi, supaya betul-betul menceritakan kepada masyarakat ini peranan kita. Dan kalau ada momokkan dan tuduhan yang kata kita tidak sampaikan bantuan betul-betul ke bawah, itu sangat tidak tepat. Tapi saya akui bahawa kita perlu perbaiki lagi dari sudut komunikasinya. Ada contoh beberapa orang tokoh penting NGO dalam negara kita, dia bagi bantuan satu je, tapi seolah dia bagi bantuan kepada 10,000. Kita bagi bantuan kepada seluruh Malaysia. Tapi macam kedengaran satu saja. Itu sudut lemah yang kita tahu bahawa dalam dunia persepsi pada hari ini sangat perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum apa yang kerajaan buat. Betul. Kalau yang peribadi kita buat, kalau kita cerita banyak, kata riak, tak boleh. Tapi yang kerajaan buat, sepatutnya semua segmen masyarakat berperanan, dan kita telah mengarahkan semua agensi dan semua kaki tangan di bawah kita supaya mewar-warkan apa yang kita buat ini. Kemudian kalau dikatakan agensi agama ini tidak ihsan, tidak menampakkan kelunakan bila mengurus dan mentadbir agensi agama, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Kita kena ingat bahawa walaupun kita mentadbir hal-hal agama, tetapi kita perlu ingat ihsan yang dikendaki oleh agama itu tidak sampai melanggar rule of law. Sebab itu kadang kita kenakan tindakan kepada mereka melanggar batasan agama. Dengan tindakan itu pun tindakan stage yang akhir baru kita bertindak. Kita biarkan dulu, kita ada nasihat dulu, kita ada counselingnya, kita ada apanya. Tapi kalau obvious sangat, maka tindakan yang sebenarnya mengikut lunas perundangan itu yang kita laksanakan, dan itu adalah merupakan sebahagian daripada rule of law. Kita kena ingat Islam ni kadang orang nampak Islam nasihat saja. Islam ni orang nampak cakap baik saja, tapi hikmah yang dikendaki dalam Islam itu ialah sampai kepada tahap kadang-kadang kita juga kena bertindak sebagaimana yang diajar oleh agama. Bukan saja kita nak cegah orang tu daripada buat benda itu, tapi kita juga kena sedar bahawa pengaruh yang dia bawa itu yang tidak baik, perlu juga kita cegah supaya tidak menjadi ikutan kepada orang lain. Sebab itu Islam itu ada sudut nasihatnya, ada sudut perundangannya, ada sudut pencegahannya yang perlu untuk kita laksanakan seiring. Sebab itu apa yang paling penting kalau kita bertindak dari sudut hukum dan juga pelaksanaan penguatkuasaan dan sebagainya, dia sebenarnya yang lebih penting ialah pengajaran daripada itu. Sebab itu hukuman dalam Islam ini sebenarnya ialah untuk mendidik, bukan untuk punish, bukan untuk mendera dan sebagainya. Kalau kita nak tengok dari sudut itu, memang kalau kita buat perbandingan dari sudut undang-undang Islam itu sendiri jauh lebih ihsan, jauh lebih empati, jauh lebih simpati kepada orang. Dan yang paling penting kita kena ingat, kita mentadbir masyarakat sivil ini perlu juga untuk kita jaga supaya
aktiviti-aktiviti dan perkara-perkara yang mungkar itu dapat kita cegah melalui pelbagai usaha tadilah, antaranya sudut penguatkuasaan. Dan barangkali itulah yang dikatakan kita tidak ihsan, dan kita kena ingat mana-mana ihsan sekalipun dia tidak akan membatalkan rule of law. Betul. YB, pengkritik ini tidak mempersoalkan perkara berkaitan agama sebahagian besarnya terletak di bawah bidang kuasa negeri. Jadi, mengapa pihak berkuasa persekutuan memerlukan bajet begitu besar dan semakin bertambah? Kadang orang tidak memahami bagaimana bajet itu dicerakinkan. Saya pada tangan saya ini ada data bagaimana peruntukan yang begitu besar apabila diluluskan oleh pihak kerajaan. Kita cerakinkan kepada beberapa perkara, antaranya belanja mengurus. Belanja mengurus termasuklah emolumen, gaji dan sebagainya. Dan ada juga belanja mengurus ini yang melibatkan penjawab-penjawab di bawah bidang kuasa negeri. Sebagai contoh, Imam, Bilal, Siap itu mereka berada di negeri, berada di kampung-kampung. Kita juga membayar allowance kepada mereka. Jadi inilah perkara yang kadang tidak diketahui oleh umum, bahawa bajet begitu besar itu sangat penting untuk menghidupkan dan mengimarahkan masjid-masjid, kerana Imam, Bilal, Siap, Noja semua kita bayar. Kita bayar walaupun itu di bawah agama, itu bawah bidang kuasa negeri, termasuk pelantikan imam, termasuk pentadbiran masjid, tetapi gajinya ada sebahagiannya dibayar oleh kita, ada sebahagiannya dibayar oleh negeri. Dan kerajaan memperuntukkan hampir 884 juta untuk belanja mengurus sahaja daripada 1.5 bilion tadi. Jadi 77% ialah pemberian dan kenaan bayaran tetap kepada 35,000 orang guru kafah. 35 orang guru kafah ini kita tanggung perbelanjaan bayaran bulanan mereka. Sebab itu kalau orang tanya JAKIM tadi, apa JAKIM ni? Kadang kita nampak macam Kementerian Pendidikan pun ada pada kita fungsinya, nampak agama pun ada pada kita, kerana ada juga di bawah kita ni pendidikan Supama Kafah yang terbukti memberi pendidikan asas fardu ain kepada anak-anak kita, dan memang sudah berjasa sekian lama. Jadi peruntukan disalurkan ke perkara sebegitu tanpa diketahui secara detail. Baik, selepas ini analisis mau ajukan kepada YB, Timbalan Menteri kita, berkenaan dengan bagaimana dengan peruntukan bajet 2022 kepada JAKIM ini mampu memantau elemen dan fahaman yang agak lari daripada agama Islam. Selepas ini analisis berat seketika, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Saya mahu terus ajukan soalan kepada YB kerana kita tidak punya banyak masa. YB, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini pernah menyatakan hasrat untuk mengkaji semula peranan JAKIM agar lebih lancar dan efisien, memandangkan badan ini memainkan peranan penting dalam pendidikan dan pemahaman Islam. Bukan sahaja dalam kalangan umat Islam khususnya, tetapi juga bukan Islam amnya. Dan kita tahu YB dengan ledakan maklumat tanpa batasan di media sosial kini menerusi pertambahan bajet yang diperuntukkan kerajaan ini, YB. Adakah kita akan melihat pendekatan lebih efisien diguna pakai JAKIM dalam memastikan keharmonian dalam kalangan umat Islam dengan memantau elemen dan fahaman yang agak lari daripada ajaran sebenar ini, YB? Okey, kita menyedari bahawa kritikan-kritikan kepada pihak JAKIM khususnya sebelum daripada ini, dan kita juga mengambil maklum terhadap apa poin yang dikritik itu, termasuklah yang disebut tadi oleh mantan Perdana Menteri. Sebenarnya perkara ini kita memang tegaskan dalam prinsip pentadbiran agensi agama ini, apa sahaja yang ilmu agama yang nak disampaikan, apa sahaja pahaman agama yang cuba dibawa ke dalam negara kita. Saya beberapa kali sebut kepada semua ketua-ketua agensi ini supaya evidence based. Evidence based, bukan sahaja kita mempersembahkan agama, mempertontonkan agama kepada masyarakat, tapi asal usulnya daripada apa? Daripada mimpi, daripada khayalan, daripada pertapaan dan sebagainya. Itu tak boleh. Itu bukan evidence based. Manusia yang cerdik, dia bila nak terima suatu perkara itu mesti merujuk kepada apa buktinya, mana sumber rujukannya, Qurannya, hadisnya, hadis pula yang sahihnya, yang maudhu' kita tinggalkan. Jadi kita utamakan kepada soal itu. Sebab itu kita bergerak secara umum memantau apa yang berlaku, terutama di kalangan media sosial pada hari ini, yang
banyak orang bercakap tentang agama tapi tidak ada satu penyelarasan yang selaras antara semua. Mereka bebas. Tambah-tambah lagi kita mendepani agak sukar apabila bidang kuasa tauliah dan sebagainya itu bidang kuasa negeri. Jadi cuma di peringkat kita ada agensi seperti JAKIM yang memantau. Sekiranya perlu kepada penjelasan dari sudut fatwa dan sebagainya, kita akan terkehadapan dalam menilai dan memberi pandangan hukum berkaitan dengan suatu ajaran yang dibawa itu. Dan kolaborasi yang kukuh ini kita dengan SKMM dan sebagainya. Termasuklah dalam apa sahaja perkara yang kita nak tangani yang melibatkan seolah macam satu pandemik jugalah kita. Contoh macam LGBT dan sebagainya. Kita berkolaborasi antara kementerian. Dan saya sendiri kadang mempengurusikan mesyuarat high level committee meeting yang menggabungkan SKMM, PDRM dan sebagainya. Termasuk juga semua agensi-agensi di bawah kita seperti JAWI, banyak aktif mengukuhkan kolaborasi penguatkuasaan dalam konteks bidang kuasa undang-undang yang sedia ada ini untuk menangani perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi ini sebahagian daripada usaha yang kita buat dan kita yakin dan percaya peranan agensi agama seperti JAKIM yang induk ini akan lebih efisien selepas daripada ini apabila kita ada satu dasar dan garis panduan yang jelas berkaitan dengan perkara ini. Dalam sudut keharmonian juga, Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri sendiri turut terlibat dalam jawatankuasa keharmonian antara penganut agama. Itu juga satu sudut yang penting untuk kita harmonikan supaya tidak berlaku ketegangan dari sudut penganut-penganut agama dalam negara kita, kerana masyarakat Malaysia ini sebuah keluarga yang berlatar belakangkan pelbagai bangsa, pelbagai agama yang perlu kita harmonikan dari sudut hubungan antara kaum. Dan alhamdulillah saya lihat dalam situasi yang terakhir ini bahawa tidak kedengaran lagi ketegangan yang besar berkaitan dengan agama dan juga kaum dalam negara kita. Tidak sebagaimana semula daripada ini. Ini sebahagian daripada kejayaan peranan kita JAKIM sendiri dalam memupuk dan mengagendakan semangat harmoni kerjasama dan tambah lagi Perdana Menteri kita datang dengan konsep baru pada kali ini ialah keluarga Malaysia. Malaysia ini ibarat sebuah keluarga. Bila sebut keluarga, toleransinya, bertolak ansurnya, bantu-membantunya, saling bahu-membahunya. Jadi itu secara tak sedar bahawa akan lahir satu masyarakat yang akhirnya nampak kita ini macam satu keluarga. Kita kembali semula kepada zaman-zaman sebelum daripada ini. Kita sendiri masa kecil-kecil boleh bergaul dengan orang anak Cina, India, Melayu, boleh berkawan sekali. Jadi suasana itu agak lompang sejak sekian lama dan alhamdulillah sekarang ini kita kembalikan semula kepada semangat. Wabi bercakap tentang LGBT. Jadi saya nak bertanyakan, kita tahu JAKIM dihentam atas dan bawah, kiri dan kanan oleh aktivis dan pejuang LGBT. Jadi dengan peruntukan bajet 2022, adakah kita akan melihat lebih banyak modul daripada JAKIM selain daripada Mukhayyam yang sedia ada sekarang, ataupun daripada sudut penguatkuasaan undang-undang? Ketiga-tiga yang Safina sebut tadi kita akan bergerak seiring. Tapi yang paling penting kita melihat kepada aspek kejayaan apa yang kita dah buat. Contoh Mukhayyam tadi. Ramai di kalangan mereka yang nak berhijrah ini perlu kita dorong mereka ke arah kebaikan. Yang nak berhijrah. Yang berhijrah juga yang dah pulih sepenuhnya, mereka pula yang menarik golongan-golongan ini untuk sama-sama menyertai. Dan ini terbukti apabila persatuan-persatuan di kalangan LGBT yang hijrah ini, mereka aktif bergerak untuk mengislahkan lagi kawan-kawan mereka yang belum lagi berhijrah. Dan banyak program-program JAKIM yang disusun itu diorganize oleh pihak mereka. Dan kita melihat dari sudut kejayaannya apabila saya sendiri kadang turun untuk menyampaikan 1-2 slot pengisian tersebut, dan alhamdulillah perkara itu tak kedengaran lagi bantahan. Apa yang dimomokkan kononnya kita dera dan sebagainya itu salah satu perkara yang sangat silap. Kemudian dari sudut penguatkuasaan undang-undang juga perlu. Kalau yang dah terlalu terbuka sangat, kita kena ingat apa yang disebut oleh Nabi, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya kalau
orang yang ada kuasa sedikit dan agensi penguatkuasaan juga di bawah saya, tiba-tiba saya tak buat apa-apa bila berdepan dengan mungkar dan maksiat yang sebegini, macam mana saya nak jawab depan Allah Ta'ala esok? Jadi itu juga perlu bergerak seiring. Wallahualam. Sampai sini saya mengajukan kepada YB, Timbalan Menteri, berkenaan dengan isu krisis integriti di kalangan pemimpin Islam. Yang ke mana? Kembali analisis YB, kita tahu pentingnya sebuah negara punya pemimpin yang amanah dan berintegriti. Kita tahu juga hal ini merupakan satu agenda agama di negara kita dalam mencari penyelesaian kepada masalah krisis moral dan adab yang dihadapi Muslim. Dan kita boleh lihat YB, umat Islam kita ni kelihatan agak kuat di dalam ibadat dan fardu ain, tetapi amat lemah ketika mengamalkan sikap yang berlawanan dengan hikmah Islam, terutamanya cara hidup yang penuh bermaruah. Adakah peruntukan bagi meningkatkan syiar Islam ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya YB dalam memupuk sikap amanah di dalam roh dan akal umat Islam, YB? Okey, terima kasih pada soalan yang sangat baik. Dan semua orang bercakap soal itu. Kalau bercakap soal integriti, golongan mana pun tidak akan terlepas. Kita kena ingat bahawa nak mengubah suatu perkara yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat sukar. Macam kita nak renovation rumah, payah dan costingnya lebih tinggi berbanding dengan kita bina baru. Sebab itu masyarakat kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang tidak bagus yang melibatkan ketulusan dan juga integriti tadi, perlu kita ubah secara holistik berdasarkan kepada pendekatan agama. Saya suka dan saya banyak kali menyebut bagaimana zaman Khulafaur Rashidin. Zaman Sayyidina Umar dulu, bila negeri Islam dah meluas dan pembayaran zakat daripada negara-negara yang jauh, negeri-negeri yang jauh itu nak sampai ke Madinah, mereka bawa cash, mereka bawa duit emas itu, dinar dan sebagainya. Jadi satu ketika Sayyidina Umar tunggu di Madinah, rombongan datang bawa balik cukai ataupun wang zakat kutipan daripada negara-negara yang sudah berada di sekitar Madinah itu. Bila dikira balik, duit yang sampai ke Madinah itu satu sen pun tak berkurangan. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kepada di hadapan sahabat, innal ladzina addu hadhi la umana. Orang yang menunaikan tanggungjawab bawa balik cukai tadi itu, wang tadi itu, mereka adalah golongan yang amanah. Lalu Sayyidina Ali mendengar perkataan itu. Ali mengatakan, afafta ya amiral mu'minin fa'afau law rata'ta la rata'u. Kata Sayyidina Ali, kenapa mereka menjadi amanah? Kerana kamu itu memang tak merebut, tak mengambil, kamu itu amanah. Kalau kamu sebagai pemimpin, sebagai khalifah, kamu berebut-rebut ambil khazanah kekayaan negara cara yang tak betul tadi, maka rakyat di bawah kamu pun akan buat benda yang sama. Kalau mula nak ambil, orang lain pun nak ambil juga. Jadi sebab itu sangat penting kepimpinan yang membawa teladan yang baik ini, terutama kepimpinan yang berintegriti. Kerana itu kunci kepada wujudnya sebuah pentadbiran yang berintegriti, masyarakat yang baik. Kalau tak, kalau pemimpin balon, rakyat yang ada di bawah ni pun akan ikut sama. Dia kata, kalau aku tak ambil pun, pemimpin aku ambil. Sebab itu perkara yang sangat penting. Kita mempertegaskan perkara ini dalam sudut piagam C19 yang digarapkan oleh Yang Berhormat Menteri, ialah di antaranya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat awam untuk membina peribadi dan jati diri yang teguh sebagai seorang Muslim melalui program dan peruntukan kita ada ini, dan kita menyusun lebih banyak program bersifat pendidikan dan penerapan nilai Islam dan integriti dalam kalangan masyarakat, termasuklah yang bersifat advokasi, pendidikan, literasi undang-undang dan sebagainya. Dan akhirnya kita mengharapkan dengan kita membelanjakan sebahagian peruntukan itu, belanja mengurus itu untuk perkara-perkara ini, kita mengharapkan kesedaran itu bangkit di kalangan penjawat awam bermula khususnya, dan seterusnya kepada masyarakat sivil. Tapi kunci yang paling penting, pemimpin itu mesti memulakan perkara tersebut dan pemimpin itu mesti berintegriti. Itulah kunci kepada segala kejayaan. Ya, buat pengusaha sekolah tahfiz pula, jangan risau, saya memang akan ajukan soalan berkenaan dengan sekolah tahfiz selepas ini. Analisis berat seketika.
Alhamdulillah kembali dalam analisis dan di penghujung segmen ini saya terus ajukan kepada YB berkenaan dengan ekoran pandemik COVID-19 yang berpanjangan dan kita tidak tahu YB di manakah noktah akhirnya dan kita tahu sebahagian institusi pendidikan seperti sekolah agama rakyat, swasta atau pusat-pusat tahfiz yang teruk terjejas tidak dapat lagi untuk meneruskan operasinya sehingga ada kebarangkalian terpaksa ditutup dan sekiranya tidak ditutup pun YB operasinya pasti terjejas kerana kita tahu pemulihan semula ia bukan sahaja memerlukan masa yang lama dan memerlukan bajet yang sangat banyak. Jadi adakah bajet kali ini akan memberi fokus yang lebih kepada pembangunan semula sekolah tahfiz? Terima kasih Safina. Ini soalan yang ditunggu-tunggu oleh penonton di luar sebenarnya. Ya. Pengusaha-pengusaha tahfiz daripada tahun lepas lagi ini soalan sangat popular. Saya ingin sebutkan bahawa semenjak daripada 3 tahun kebelakangan ini sehingga sekarang kita telah membelanjakan 300 juta untuk bantuan kepada sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan juga sekolah pondok tadi. Dan pada tahun ini kerajaan dalam tempoh kita berdepan dengan kekangan keuangan yang mendesak ini pun kerajaan bersedia dan sangat prihatin sehingga menambah peruntukan kepada 140 juta. Jadi apa yang paling penting ialah kewujudan sekolah-sekolah tahfiz ini yang menjadi alternatif kepada ibu bapa yang ingin melihat anak-anak mereka besar dalam keadaan membangun bersama penghafalan Al-Quran ini yang sangat besar fadilat dan kelebihannya. Kerajaan tidak pernah meminggirkan soal ini. Sebab itu ada peruntukan khusus 140 juta pada kali ini dan ini peningkatan yang sangat besar, tambahan 40 juta berbanding tahun yang lalu dan walaupun hakikat sebenarnya kita mahu lebih banyak lagi sebab saya tahu berapa angka pun kita umumkan dia tidak akan mencukupkan. Betul. Sebab itu kita perlu kepada pertambahan dan perjuangan yang tanpa noktah dalam membangunkan institusi tahfiz ini. Cuma kita mengharapkan kepada pihak-pihak yang mengusahakan tahfiz di luar sana juga berkolaborasi dengan kerajaan. Perlu memahami bagaimana perbelanjaan wang kerajaan ini ada peraturan dia, ada prosedur dia. Tidak boleh sembrono kita membelanjakan asalkan minta kena bagi, asalkan minta kena bagi. Dia ada yang melibatkan sudut governance-nya yang akhirnya akan menggambarkan kita ini berintegriti ataupun tidak. Sebab itu kita menggalakkan pada tahun ini kita belanjakan contohnya bajet 100 juta yang lalu 60 juta dibelanjakan kepada sekolah-sekolah tahfiz yang berdaftar yang untuk belanja mengurus mereka. Baki 40 juta kita minta khusus dengan MOF untuk diberikan sebagai perbelanjaan mengurus. Bukan lagi perbelanjaan infra. Kadang infra tak diperlukan dalam tempoh pandemik ini sebab pelajar tak ada, maintenance pun tak perlu sangat. Tapi yang paling penting belanja mengurus bagaimana gaji gurunya, bagaimana untuk menyediakan suasana dan environment yang bagusnya dalam pembelajaran. Jadi kita minta khusus dan MOF, Menteri Kewangan bersetuju untuk kita bagi dan salurkan dalam bentuk belanja pengurusan. Begitu juga untuk tahun ini kita dah cerakinkan 140 juta itu untuk pergi ke mana. Tetapi yang paling penting saya nak menyeru kepada pengusaha-pengusaha tahfiz di luar supaya berusaha sedaya mungkin mendaftarkan pusat-pusat pengajian tahfiz mereka dengan agensi agama negeri supaya senang untuk kita memudahkan saluran. Kadang bila dah mereka tenat sangat, kita nak bantu, kita ada halangan dari sudut peraturan dan juga perundangan. Kita tak nak bantu, kita kesian kepada mereka. Jadi kita kesian kepada mereka, mereka pun kena kesian jugalah kepada mereka. Daftar dengan agensi agama yang sepatutnya untuk memudahkan kita menyalurkan bantuan dan ini salah satu perkara yang sangat perlu give and take antara kerajaan dan rakyat supaya nantinya yang mendapat manfaat yang tidak ketinggalan itu ialah rakyat. Jangan kita menjadikan tidak berkolaborasi dengan kerajaan sehingga rakyat terpinggir. Kerajaan ini, kerajaan prihatin yang bertanggungjawab yang kita menggunakan slogan daripada zaman Tan Sri Muhyiddin sampai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini pun no one left behind. Tak akan ada orang yang tertinggal. Secara ringkas YB, mungkin kurang daripada 1 minit untuk YB berikan pandangan peribadi YB ataupun harapan peribadi YB terhadap ketua-ketua agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Agama dalam mengagihkan dan memanfaatkan peruntukan bajet ini. Secara ringkas YB.
bukan sahaja peruntukan dan bajet ini yang kita tekankan. Saya dah tegaskan kepada semua ketua-ketua agensi. Di kalangan mereka ini CEO yang bergaji-gaji besar. Saya kata walaupun you all ini bergaji besar, down to earth. Kena turun ke bawah. Kami sebagai wakil rakyat, sebagai contoh, kami pikul beras sendiri, masuk bukit, keluar bukit, pergi tempat orang asli. Jadi level CEO tu takkan lebih tinggi daripada menteri. Takkan lebih tinggi daripada Timbalan Menteri. Saya mengajak mereka dan alhamdulillah perkara itu sedang berjalan sekarang ini. Saya pun terpaksa rushing kena ikut mereka sekarang. Mereka menyusun program-program untuk turun ke bawah sungguh-sungguh. Tak lagi duduk di ofis saja. Yang paling penting bukan sahaja peruntukan kerajaan itu perlu dimaksimalkan perbelanjaannya, bahkan juga banyak lagi CSR dan juga keuntungan perniagaan daripada anak-anak syarikat di bawah agensi agama Jabatan Perdana Menteri ini akan kita belanjakan untuk bantuan kepada rakyat. Dan yang paling penting antara agenda yang besar yang kita nak bawa ini ialah bagaimana untuk membina rumah-rumah rakyat termiskin itu next sesilah kita akan kita perlu ada sesi sebab saya banyak lagi soalan kepada YB yang tidak dapat diajukan berikutan keterbatasan masa. Terima kasih YB Timbalan Menteri atas setiap penjelasan serta idea pembangunan syiar Islam menerusi belanjawan yang diperuntukkan. Sudah pasti kami di TV Al-Hijrah turut sama perlu menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan ini. Paling utama, memupuk generasi baru dalam memahami dan menghayati ajaran agama sebagai satu cara hidup yang murni, iaitu dengan usaha menghayati segala nilai moral dan akhlak yang baik dari Al-Quran dan perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu sekian analisis minggu ini. Saya Fina Sinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.